Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga di pagi hari ini insya-Allah kita semua diberikan kesihatan, kita semua diberikan kebahagiaan dan insya-Allah diberikan kecemerlangan. Jadi, apakah aktiviti anda di rumah pada hari ini? Hari ini merupakan lanjutan PKP. Jadi bermakna kita akan terus di dalam PKP. Kita tak boleh keluar daripada rumah kita. Kita tak boleh berjalan sesuka hati kita sehingga 28 hari bulan April, ya. Semoga kita menjadi insya-Allah jadi rakyat yang mengikut undang-undang yang telah diberikan, ya. Terima kasih kepada Tuan Jeffrey Abdul Rashid. Apa khabar? Di mana tu? Di Sabah ke, di KK ke? Alhamdulillah. So, siapa yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini boleh komen di bawah tu. Saya sehat, ya. Sehat merupakan suatu anugerah yang paling berharga, yang tidak dapat dijual beli, yang tidak dapat dibeli dengan duit ringgit, ya. Terutama kita pada musim COVID-19, ya. So, kita mohon perlindungan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terhindar daripada jangkitan coronavirus COVID-19, ya. So, Tuan Muhammad Rasidin Abdul Ghaffar, alhamdulillah sihat terbaik, ya. Tuan Jeffrey Abdul Rashid berada di KK, ya. So, kita doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sihat, patuhi arahan kerajaan, stay at home, stay positif, kita jaga diri kita, insya-Allah kita sihat. Alhamdulillah. Saya sihat. Jadi boleh share dan live kita pada pagi hari ini kepada kawan-kawan kita, ya. So, mungkin kita tanya diri kita, apa yang kita lakukan pada PKP? Apa aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di PKP, ya? Lanjutan PKP sehingga 28 April ini. So, mungkin kita boleh tanya kepada Tuan Jeffrey, apakah aktiviti hari ini, pagi hari ini? Tuan Muhammad Rasidin, apakah aktiviti kita? Ya. So kita dah lakukan aktiviti duduk di rumah ni dah hampir 3 minggu. Dah hampir memasuki 1 bulan, ya. Tinggal 8 hari lagi kita betul-betul tepat 1 bulan berada di rumah. Jadi alhamdulillah, setiap musibah, setiap challenges, setiap cabaran pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi hari ini kita FB Live di persekitaran rumah sebab kita tak boleh keluar daripada rumah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum ini, sekarang ni kita lakukan semuanya di rumah. Jangan keluar daripada rumah. Oh, aktiviti cuci kain, ya. Itu pun merupakan aktiviti riadah yang jimat. So tak perlu pergi gym, angkat berat. So kita membasuh kain, insya-Allah muscle kita pun akan terbina, ya. Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang keputusan, ya. Apa yang dimaksudkan dengan keputusan? Ada siapa yang boleh komen? Keputusan. Apa yang dimaksudkan dengan keputusan? Keputusan adalah kata-kata yang diambil dari kata putus. So apa maksud putus? Maksud putus adalah apabila kita telah memutuskan sesuatu. Contoh benang, kita dah putuskan. So dah ada satu
decision, dah ada satu final keputusan, ya. So kalau air takkan dicincang apa, itu pun kita dah keliru dah, ya, peribahasa tersebut. Okey, so kata putus ataupun keputusan. So hari ini kita disinari dengan sinaran matahari pagi. Kita buat FB kita di luar dan kita nak dapatkan environment yang baru. Semoga matahari vitamin D, ya, dan juga pergerakan udara di luar rumah tu insya-Allah kita lebih sihat, ya. Tetapi jangan keluar jauh daripada perumahan kita. Okey sahabat-sahabat semuanya. So kata-kata putus, keputusan. Keputusan adalah sesuatu perkara yang kita telah ambil final decision. Adalah kata-kata yang terakhir yang kita telah putuskan kita nak ambil decision. Putus. Jadi ada siapa yang baru bersama dengan kita, boleh komen di bawah ni. Tuan Masdar ada di sana, ya. Saya tengah melihat tuan bersama dengan kita. Thank you very much. Berada di mana? Di Sabah, di Tawau. Okay, thank you very much, ya. So, ramai orang bercakap saya telah ambil keputusan, tetapi tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Saya dah ambil keputusan, tetapi tak ada efek pun pada diri kita. Jadi kenapa keputusan tersebut tidak berjaya? Kenapa keputusan tersebut tidak mendapatkan impak kepada diri kita? Jadi bila kita dah ambil keputusan, kita kena betul-betul buat. Jadi sebelum tu ada 4 perkara yang kita kena ambil peduli. Ada 4 perkara yang kita mesti tahu berkaitan dengan keputusan yang kita ambil. Ada 4 perkara. Berapa perkara? 4 perkara, ya. So, perkara yang pertama, bila kita mengambil sesuatu keputusan. Keputusan ni apa ya sebenarnya? Keputusan ni adalah, sebagai contoh, bila kita mengambil keputusan untuk menjadi pelajar terbaik. Okay, so kita dah mengambil keputusan kita nak menjadi pelajar terbaik. Okay, itu adalah keputusan yang kita ambil. Jadi ada 4 perkara yang kita kena kenal pasti dalam kita mengambil keputusan. Okey, yang pertama adalah, satu, kita mesti tahu apa keputusan yang kita ambil. So yang pertama, kita mesti tahu apa keputusan yang kita ambil. Takkanlah kita buat keputusan tetapi kita tak tahu apa keputusan yang kita ambil, betul kan? So yang pertama, saya nak jadi pelajar cemerlang. Sebagai contoh, kalau kita nak jadi pelajar cemerlang, katakan UPSR. UPSR rendah sangat kan? Katakan kita nak menjadi pelajar cemerlang di dalam PMR ataupun SPM. So yang pertama adalah kita kena tahu apa keputusan yang kita ambil. Apa keputusan yang kita ambil? So kita dah tahu kita nak menjadi pelajar cemerlang SPM, ataupun kita ambil keputusan saya nak berhenti merokok. Sebagai contoh, itu pun keputusan. Saya nak berhenti merokok. Ataupun apa lagi keputusan yang kita boleh ambil? Saya nak hidup lebih sihat dengan berat badan ideal. Itu pun keputusan. So, yang pertama kita kena tahu apa keputusan yang kita ambil. Okey, yang kedua.
Nadim Suhairi, thank you very much. Mantap Tuan Pengurusi. Oh ya, terima kasih Tuan. Ya. So yang kedua, kita kena tahu kenapa kita kena ambil keputusan. Jadi yang kedua, kita kena tahu kenapa kita kena ambil keputusan. Kenapa? Ya. So yang pertama tadi, kita kena tahu apa keputusan yang kita ambil. Yang kedua, kenapa keputusan tersebut kita ambil. Kenapa? Jadi mungkin ada yang kenapa saya kena menjadi pelajar cemerlang. Kenapa? Sebab saya ingin meningkatkan taraf kehidupan keluarga saya. Saya ingin menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum ni. Mungkin kalau kita yang merokok, keputusan yang kita ambil, kita ingin kita berhenti merokok. Jadi bila kita berhenti merokok, kenapa kita kena berhenti merokok? Kenapa kita kena hidup lebih sihat? Kenapa? Jadi kita senaraikan kenapa kita kena hidup lebih sihat. Kenapa? Jadi kalau kenapa kita pun tak tahu kenapa kita kena hidup lebih sihat, jadi keputusan yang kita ambil takkan ke mana-mana. Jadi kalau kenapa kita buat keputusan tersebut, saya kena buat keputusan ini kerana kenapa? Kerana saya nak kehidupan saya lebih sihat. Saya nak di kemudian hari insya-Allah saya boleh travel ke mana-mana sebab lebih sihat. Sebab saya nak berhenti merokok, sebab saya nak buat penjimatan. Kenapa saya kena berhenti merokok? Sebab saya tak nak environment ataupun keluarga saya juga akan mengikut jejak langkah saya. Itu kenapa, ya. So ada dua perkara yang kita telah bincangkan. Kenapa keputusan yang kita ambil tidak berjaya. Okey. So yang ketiga, kita kena tahu apakah negative impact sekiranya kita tidak lagi berubah. Apakah negative impact yang ketiga yang akan berlaku kepada kita sekiranya kita tidak mengambil keputusan ini. Jadi kalau kita sebagai seorang pelajar yang lemah, kita tak mengambil keputusan ini, impaknya akan menyebabkan kita takkan ke mana-mana. Kita yang paling belakang di dalam ujian. Kita yang paling tidak ada pencapaian. Jadi impaknya kepada saya tak akan boleh ke mana-mana. Saya cuma duduk rumah, saya cuma boleh meneruskan kehidupan yang sedia ada. Kalau family kita adalah family yang kurang berkemampuan, kita akan menjadi kurang kemampuan selama-lamanya. Apakah impak negatif yang akan berlaku sekiranya kita tidak berubah? Sekiranya saya teruskan merokok, apa impaknya? Impak negatifnya adalah duit kita akan habis. Sehari kita membakar duit kita RM20, RM30, RM40. So impak negatifnya, kalau saya teruskan dengan kebiasaan lama, mungkin anak-anak, adik-adik kita semua akan ikut apa yang kita buat. Dan yang lebih teruk lagi, kita punya stamina makin berkurang. Jogging pun dah semput, naik tangga pun dah semput, ya. Dan kita mudah untuk mendapat masalah-masalah pernafasan, masalah-masalah paru-paru, ya, sekiranya kita tidak berubah. So yang ketiga adalah apa impak negatif yang akan berlaku sekiranya kita tidak mengambil keputusan tersebut. Kenapa saya perlu hidup lebih sihat? Kenapa saya perlu hidup lebih sihat daripada sebelum ni? Kenapa saya perlu mendapatkan ideal
berat badan yang ideal, body weight yang ideal. Apa impact negatif kalau saya teruskan kehidupan saya sekarang? Jadi impact negatif kalau saya teruskan kehidupan sekarang, saya akan mungkin akan mendapat penyakit-penyakit tertentu. Saya mungkin akan terus mendapat sakit lutut yang saya alami. Saya akan tidak boleh solat seperti orang solat seperti biasa. Saya terpaksa solat di atas kursi. Saya terpaksa solat duduk. Itu impact-impact negatif sekiranya kita tidak berubah. Yang ketiga adalah impact negatif sekiranya kita tidak berubah. Ya. Okey, sahabat-sahabat semuanya, boleh komen di bawah tu siapa yang rajin tulis di bawah tu. Keputusan yang kita ambil mesti ada 4 ciri-ciri ini. Barulah keputusan yang kita ambil tu insya-Allah akan berjaya, ataupun keputusan yang kita ambil, decision making yang kita ambil insya-Allah akan berhasil, ya. Yang pertama adalah kita tahu apa keputusan yang kita ambil. Yang kedua, kenapa keputusan ini mesti kita ambil? Kenapa? Yang ketiga, apa impact negatif yang akan berlaku sekiranya kita teruskan perilaku ataupun keadaan yang lama ini? Okey, yang keempat adalah kita mesti berubah secara positif sekarang. Kita mesti merubah secara positif sekarang. Bukan esok, bukan lusa, tetapi sekarang. Ya. So, sahabat-sahabat semuanya, ramai juga yang bertanya, saya dah buat keputusan, tetapi kita masih tak boleh menghilangkan perkara-perkara negatif di dalam mindset kita. So, yang keempat tadi adalah kita kena bertindak sekarang. Kita kena bertindak secara positif sekarang. Apa maksudnya positif? Apa maksudnya sekarang? Jadi sekiranya kita telah mengambil keputusan, sekiranya kita telah mengambil decision apa yang kita nak buat, kenapa kita kena berubah, apa impact negatifnya, dan yang terakhir adalah kita kena berubah secara positif sekarang. So, yang saya maksudkan dengan positif adalah kita tak boleh bercakap kepada diri kita sendiri, okey, saya boleh ambil keputusan ni, saya boleh berhenti merokok, tapi kalau ada kawan-kawan saya yang bagi secara free, mungkin saya boleh lah. So, tak boleh ada tapi. So, itu adalah negative impact. Oh, saya nak lebih sihat lah sekarang. Saya nak lebih menjaga pemakanan saya. Tetapi kalau ada nasi lemak, oh, saya terpaksa skip dululah. So, perkara-perkara begitu. Saya ingin menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Kemudian saya nak belajar bersungguh-sungguh. Tetapi kalau ada kawan saya yang ajak saya bermain PlayStation, okeylah, saya akan freekanlah masa selama 1 jam. So, tak boleh ada compromise. Tidak boleh ada compromise. Okey, sahabat-sahabat semuanya, saya nak share satu cerita. Boleh? Siapa yang bersama-sama dengan kita, ya? Saya nak ceritakan satu story, senario. Katakanlah cerita ini, katakanlah ada seorang pelajar. Pelajar ini bernama Ali, bukan nama sebenar. Dia baru sahaja keluar daripada satu seminar motivasi. Dia baru saja balik daripada satu seminar ataupun camp motivasi pelajar cemerlang. Jadi sebelum ni dia cuma mendapatkan
8E, 8D, tetapi dia bertekad, dia membuat keputusan dia nak menjadi pelajar cemerlang 9A. Jadi bila dia dah balik ke rumah, dia dengan semangat yang berkobar-kobar, dia terus membuat jadual untuk dia belajar. Sebelum ni dia tak pernah belajar even 1 jam pun. Sekarang dia dah programkan dia nak belajar 5 jam sehari. Jadi siang belajar 3 jam, malam dia belajar 2 jam. So total dia 5 jam. Jadi setiap hari dia melakukan perkara tersebut. Tetapi semasa di dalam pembelajaran 3 jam pertama, 2 jam pertama, dia baca buku dia tak faham. Dia baca buku ada istilah-istilah yang dia tak faham. So, lama kelamaan semangat ataupun motivasi yang ada pada dirinya akan start turun. Motivasi yang ada dalam mindanya akan start turun. Jadi lama kelamaan daripada 5 jam dah menjadi 2 jam. Lama-lama menjadi sejam. Lama-lama menjadi hanya 30 minit. Dan akhirnya akan hilang motivasi tersebut. Ya? Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita umpamakan motivasi kita, mindset kita ni umpama muscle. Muscle tak besar sangat. Umpamanya muscle. Jadi kalau kita pergi ke gymnasium, ke gym dengan semangat yang berkobar-kobar, hari pertama terus angkat 20 kilo. 20 kilo. Kemudian hari yang kedua terus angkat 40 kilo. Kemudian hari ketiga terus angkat 50 kilo. So bayangkan apa yang berlaku kepada kita, apa yang berlaku kepada otot kita, fizikal kita. So bagaimana motivasi, bagaimana mindset keputusan yang kita nak buat pun lebih kurang seperti otot-otot di badan kita. Jadi bila kita terus buat workout terus 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo, hari keempat kita dah sakit badan, dah tak boleh bangun. Sebab muscle kita sakit, tubuh badan kita semua injured, dan akhirnya keputusan tersebut tidak jadi. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, thank you very much Tuan Muhammad Nazrin Anwar. Apa khabar orang Sarawak? Ya, macam mana keadaan di Sarawak hari ini? Jadi umpama mindset kita, motivasi kita adalah umpama otot-otot di badan kita. Buat perkara yang step by step, sedikit demi sedikit, dan kita naikkan intensity. Sedikit dengan sedikit kita naikkan intensity. Dan barulah kita akan dapat impactnya. Barulah kita dapatkan kejayaan, barulah kita dapat hasil daripada keputusan yang kita nak buat. Ya. So, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, ya, kita baru saja berkongsi tentang keputusan. Apakah tips-tips ataupun apakah yang perlu ada di dalam kita mengambil keputusan? Ada 4 perkara. Apa dia? 4 perkara, ya. Alhamdulillah. So, kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah kita manfaatkan PKP kita pada hari ini. So, Tuan Muhammad Nazrin Anwar, so apa aktiviti pada hari ini? So mungkin boleh kongsikan aktiviti kita. Ada yang aktiviti cuci kain, ada yang aktiviti cuci kereta, ada aktiviti yang membaca buku, ada aktiviti yang mengajar anak-anak di pagi hari ini, ya. Jadi insya-Allah kita manfaatkan PKP, masa PKP ini dengan sebaik-baiknya di rumah kita.
inilah masanya untuk kita bersama dengan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Oh, ada yang beraktiviti membuat kek. Wow, terbaik ya. Itu pun suatu perkara yang positif. Keputusan hari ini diambil membuat kek. Buat kek banyak sikit, so kita boleh order. Ya. Kita boleh jual secara online. Share kepada kita, kita akan viralkan, ya. So tuan-tuan dan sahabat-sahabat semuanya, alright. So insya-Allah saya akan cuba berkongsi setiap hari pukul 8 hingga 8.30, dan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan boleh WhatsAppkan saya ataupun boleh like di page saya Dr. Aslan Bacho. Tetapi di profil FB Aslan Bacho dah penuh. Jadi bolehlah follow saya di Dr. Aslan Bacho. Dan setiap satu malam saya akan menjemput sahabat-sahabat saya untuk berkongsi tips-tips bagaimana kita mengatur jadual, bagaimana kita menghadapi PKP COVID-19 ini. Semalam saya baru berkongsi dengan seorang expert dari bidang pendidikan, sekolah tadika, sekolah rendah. Sebelum-sebelum ni kita berkongsi tentang pengurusan berat badan daripada Dr. Malinda berkaitan dengan intermittent fasting. Sebelum tu pun kita berkongsi dengan pakar keuangan, Tuan SK kita. Dan sebelum-sebelum tu pun kita berkongsi tentang bagaimana protect our financial semasa di COVID ni. Dan juga kita telah berkongsi bersama dengan Datuk Seri Ahmad berkaitan dengan cabaran usahawan di dalam masa COVID ni, ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, insya-Allah terima kasih bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya doakan semoga kita jaga kesihatan kita, kita jaga kesihatan semua orang yang berada di sekeliling kita, dan insya-Allah semoga kita dapat melalui kita dapat melalui masa PKP COVID-19 ini dengan harapan kita diberikan kesihatan, kita dapat melepasi masa-masa challenges ni, masa-masa cabaran ni, ya. Tuan Zahari Harun, take care dok. Thank you very much. Guguk Nazmin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. So itu saja perkongsian kita pada pagi hari ini. Saya doakan semoga kita sentiasa diberi kesihatan, semoga kita diberikan sukses, kebahagiaan, dan insya-Allah kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, ya. Stay positive, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.